Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang pernah dengar tak sindrom Stockholm? Sindrom ni sebenarnya dia bermaksud si mangsa tadi ataupun mangsa penculikan dia mula ada rasa sayang ataupun suka dengan si penculik. Dari kes jenayah yang Nina pernah cerita dekat korang sebelum-sebelum ni pun ada kes yang mangsa diorang ni ada sindrom Stockholm, dan yang Nina rasa macam what the fish tu, mangsa diorang ni jatuh cinta dengan si penculik diorang. Nampak macam pelik kan, tapi sebenarnya benda ni memang pernah terjadi. Kalau fikir logik akal lah kan, macam mana mangsa tu boleh suka orang yang buat jahat dengan dia? Sepatutnya dia mestilah ada rasa takut kan. So hari ni Nina akan share dekat korang tentang satu kes yang pernah terjadi sekitar tahun 1970-an macam tu. Jadi since daripada kejadian tu lah sindrom Stockholm ni diguna pakai sampailah ke hari ni. So without wasting any time, let's get started. Jadi ada satu kejadian yang mana seorang banduan ni telah lari dari penjara pada tahun 1973 di Sweden. Banduan tadi bernama Jan Erik yang telah plan untuk merompak sebuah bank yang berada dekat Stockholm. Masa dia rompak dekat situ, dia telah tembak seorang guard yang jaga bank tadi dan dia jadikan 4 orang awam ni sebagai tebusan dia. So diorang ni berada dekat bawah tawanan Erik bukan kejap guys. Lebih dari itu tau. Cuba korang teka berapa lama? Apa? Sejam? 2 jam? Salah. Bukan guys, tapi 6 hari. Ya memang 6 hari guys. Bermula daripada 23 Ogos sampailah 28 Ogos Erik ni tahan dorang. So sepanjang Erik ada dekat bank tadi tu, dia memang demand macam-macam. Polis pada masa tu dorang memang dah tak ada choice. Jadi dorang terpaksa lah ikut segala kehendak Erik. Polis cuma fikir keselamatan tebusan-tebusan dia je. Sebab dorang takut tiba-tiba Erik ni naik angin ke apa, and then dia cederakan dorang tadi. Salah satu permintaan Erik kepada polis, dia nak duit sebanyak $700,000 dan juga sebuah kereta untuk dia. Jadi kereta dia tadi tu dia sebenarnya nak gunakan untuk dia larikan diri nanti. Bukan tu je yang dia minta, tapi dia minta untuk kawan baik dia yang dekat penjara tu dibebaskan. So dia cakap dekat polis, saya nak kawan saya yang bernama Clark yang ada dekat penjara sekarang ni dibebaskan dan join saya dekat sini. Polis pun tak cakap banyak, diorang pun ikutlah kemahuan si Erik ni dan kawan dia pun dibebaskan dan Clark tadi tu pun dihantarlah ke bank. Selama berhari-hari Erik ni berkampung dekat bank tadi, polis ni dia cubalah cari alternatif lain. So diorang pun tebuklah satu lubang dekat dinding. Jadi dinding yang diorang tebuk ni adalah tempat di mana diorang percaya Erik dengan kawan dia tu tengah bersembunyi. Bila dinding dah berlubang, polis pun sembuhlah gas pemata ke dalam tu. And then baru Erik dengan Clark tadi serah diri dengan orang awam yang diorang tahan tu. Tapi syukurlah sebab tawanan diorang tu semua okey, tak ada cedera apa-apa. Cuma ada satu benda yang pelik yang terjadi dekat tawanan diorang ni tau. Yang mana tawanan diorang mula ada satu perasaan ataupun emosi terhadap Erik dan juga Clark. Masalahnya diorang berdua tu bukannya orang baik. Penjenayah kod yang terlepas daripada penjara pula tu yang dia pergi rompak bank. Dalam laporan tadi mengatakan orang-orang awam yang diorang tahan tu rasa lagi takut kat polis berbanding dekat orang yang culik diorang. Korang tak rasa benda tu macam pelik ke? Polis dekat situ nak selamatkan diorang kot, tapi diorang ni lagi takut dengan polis berbanding dengan orang jahat dekat situ. Gila guys, memang gila. Korang tahu tak sebab apa? Diorang cakap Erik layan diorang dengan baik pada masa tu. Even pada masa tu diorang jadi tawanan kepada Erik. Bukan tu je, Erik ni ada bagi jaket dia dekat Elizabeth dan juga Christine semasa diorang ni tengah menggeletar, takut macam tu lah. Lepas tu Erik biarkan diorang berdua ni berjalan kejap dekat luar bilik kebab untuk hilangkan rasa sesak tu. Jadi selama 6 hari diorang dengan Erik, dikatakan diorang semua ni dah macam ada bonding dengan Erik. Tawanan tadi juga tak nak dawak Erik dengan Clark dekat mahkamah. Bukan tu je, masa diorang bagi keterangan pun diorang kata diorang kesian dengan Clark dan juga Erik. Yang lagi mind blowing tu kan, salah seorang tawanan dia yang bernama Christine dah mula rapat dengan Erik. Bukan dia seorang je guys, tapi family dia pun turut rapat dengan Erik tau. Sebenarnya bukan Christine seorang yang rapat dengan Erik, tapi ada beberapa tawanan yang lain yang mula rapat dengan Erik dan selalu melawan Erik dekat penjara. Memang pelik lah kan, sepatutnya diorang ni yang jadi mangsa penculikan lah kan. Mestilah akan timbul satu perasaan takut dan akan ada trauma. Tapi ni pelik pula sebab diorang ni ada perasaan kasih dan kesian dekat si penculik diorang. Tindakan mangsa-mangsa dia mempertahankan Erik bukan disebabkan Erik ni ugut diorang ke ataupun diorang ni takut, tak. Tapi diorang memang rela dan diorang nak mempertahankan Erik daripada kena tindakan hukuman yang lagi berat. So start daripada kejadian ni lah pakar psikologi telah menamakan Stockholm Syndrome bagi orang yang jatuh cinta dengan penjahat ataupun dengan penculik. Mangsa yang ada sindrom ni akan rasa orang yang tahan dia ataupun tangkap dia tu sebenarnya nak selamatkan dia. Lepas tu diorang rasa bersyukur sangat sebab diorang tak diapa-apakan dan diorang akan mula rasa terhutang budi dengan si penculik. Istilah sindrom Stockholm ni mula famous since tahun 1974 sampailah sekarang. Maksudnya start daripada kejadian tu lah. Jadi Nina akan share dekat korang beberapa tanda yang menunjukkan seseorang tu ada sindrom Stockholm. Tanda-tanda yang pertama adalah mangsa tebusan akan ada perasaan positif terhadap penculik diorang.
Yang kedua, sebelum ni diorang memang tak ada apa-apa hubungan di kedua-dua pihak lah. Maksudnya masing-masing tak pernah kenal pun sebelum ni. Yang ketiga, tebusan akan tolak untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa. Dan yang terakhir, mangsa tebusan menganggap penculik tadi bukanlah sebuah ancaman. Selain tu, orang yang ada sindrom ni, diorang mula percaya penculik diorang ni untuk jaga diorang. Sebabnya keupayaan diorang untuk menjaga diri sendiri makin menurun. Sampai sekarang tak ada siapa pun tahu macam mana sindrom ni boleh muncul. Cuma ada beberapa keadaan yang dipercayai membuatkan mangsa-mangsa tadi tu ada sindrom Stockholm. Yang pertama, bila si penculik tadi tu bagi diorang ni makan atau tak cederakan diorang. Jadi diorang nampak si penculik tu ada nilai kemanusiaan. Atau dengan kata lain, diorang nampak yang penculik ni macam baik juga dia ni. Dan yang kedua, mangsa rasa dia tak akan rasa selamat ataupun dia tak akan dapat lari daripada kejadian tadi ataupun situasi tu. Jadi disebabkan dua keadaan ni, kemungkinan besar sindrom Stockholm akan ada dalam diri diorang. So kesimpulan daripada sindrom Stockholm yang Nina boleh simpulkan, sindrom ni akan terjadi bila si penjahat tadi tu ancam untuk bunuh diorang. So pada awal-awal tu memanglah pemangsa tu akan rasa takut kan. Tapi bila si penjahat tu dia tak buat apa-apa, dia just ugut je, lama-lama mangsa ni akan rasa bersyukur dan dia akan rasa selamat di bawah jagaan si penjahat tu. Sebabnya diorang dah tak nampak penculik tadi tu sebagai ancaman, tapi diorang akan anggap si penculik sebagai tempat untuk bertahan hidup dari sebarang bahaya. Mangsa akan rasa penjahat tu sebenarnya sedang jaga diorang. That's why lah tawanan Eric tu lagi takut polis berbanding daripada Eric. Sebab apa? Sebab sedikit kebaikan daripada Eric buatkan diorang ni lagi percaya Eric daripada polis. Pelik jugalah kalau nak ikutkan secara logik akal kita mestilah akan takut penjenayah tu kan. Orang yang culik kita, mestilah kita akan rasa takut. Tapi dah jadi terbalik bila sindrom Stockholm tu ada dalam diri diorang disebabkan keadaan yang terdesak, and then diorang pun mula nampak yang Eric ni baik dan diorang pun mula rasa simpati dengan dia, padahal diorang lah patut simpati dengan diri sendiri. Gila. Alright guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina rasa kisah ni memang agak mind blowing. Maksud Nina daripada apa yang terjadi, situasi yang terjadi itulah yang membuatkan munculnya sindrom Stockholm ni. Mangsa mula jatuh cinta dengan penculik dia dan dia rasa penculik dia bukanlah satu ancaman. Kalau dorang ni ikut kata-kata penculik itulah, okay, contohnya kalau kau larikan diri, aku tembak kau. Jadi maksudnya tak apalah, diorang pun dalam keadaan terdesak, diorang rasa diorang dah tak boleh lari daripada keadaan tu, so diorang pun ikutlah kata-kata si penjahat tu lah kan. Tapi makin lama diorang akan anggap si penjahat tu bukan lagi ancaman kepada diorang. Lepas tu penjahat tu pula bagi diorang makan, and then adalah sedikit kebaikan yang diorang buat dekat mangsa dia, dan diorang pun masa baik juga dia ni, bagi aku makan, tak cederakan aku. Jadi kat situ mulalah timbul perasaan selesa dan ada bonding di antara diorang. Padahal penjahat tu sebenarnya tak heran pun mangsa dia tu siapa kan, asalkan dia selamat. Apa pendapat korang tentang sindrom ni? Komen dekat bawah. And yeah, that's it for today. Dan Nina harap korang suka dan enjoy dengan cerita yang Nina kongsikan pada hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.